Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tajuk kita adalah ciri-ciri bisnes yang makin matang. Okey, macam mana nak tahu ciri-ciri bisnes tu dia dah matang atau tidak? Kita cakap matang ni, simple word dia, nak bagi cut it short. Matang ni maksudnya dia establish lah. Bukan disebabkan umur dia. Bukan disebabkan umur dia makin besar ke apa. Itu salah satu ciri juga sebenarnya. Sebab bila once you tahu tentang establish suatu bisnes tu, dia akan ada juga tentang umur dan berapa lama. Okay. So, macam mana nak tahu ciri-ciri matang ataupun tidak? Dia ada ciri-ciri tertentu dia. Pertama sekali, ciri-ciri bisnes tu matang adalah dia ada sistem. Tahu ciri-ciri bisnes tu matang ataupun tidak, dia ada sistem. Itu pertama sekali. Sistem daripada segi apa? Sistem daripada segi operation. Operation ni adalah operasi bisnes dalaman dia. Operasi dia, macam mana dia layan customer, macam mana SOP layan customer, dia ada agreement, dia ada sistem. Itu sistem. Itu soal operation. And then administration dia pun ada sistem. So administration dia pun senang nak pantau team, senang nak pantau customer. So dia kena ada sistem. So pertama sekali, nak tahu ciri-ciri bisnes tu matang ataupun tidak, dia ada sistem. Bukan saja dia buat saja-saja ke apa ke. So itu kita nak tahu satu ciri bisnes tu matang ataupun tidak, dia sebabkan dia ada sistem. So dalam sistem tu juga, untuk fasa startup ni memang sangat penting. Jadi kalau dia dah lama, dia dah 2 tahun ke 3 tahun, tapi kalau dia tak ada sistem, jadi dia belum cukup matang lagi. Matang ni dari ciri-ciri dia lah, macam ni lah yang saya sebutkan tu. Dia akan jadi sampai tahap establish. So kalau tahap pada startup ni, dia kena ada sistem. Dalam sistem ni pula, bila dah fasa sistem, dia kena achieve. Dia kena achieve menggunakan dengan sistem, menggunakan dengan menjaga di bahagian operation dan administration. Dia patut dah achieve, dia patut dah capai jualan sehingga 100 juta ringgit setahun. So maksudnya berapa satu bulan? Satu bulan dia dah lebih kurang ada sales dalam 90,000. Dia dah ada sales satu bulan 90,000. So and then yang kedua, dia ada fasa-fasa dia. Matang ni dia ada fasa-fasa dia. Dia dah cukup matang tu, maksudnya dia dah sampai tahap 10 juta ke atas, establish. So yang fasa yang kedua, pertengahan pula, sebelum dia jadi matang, sebelum dia jadi matang sepenuhnya, adalah dia kena buat dalam fasa sistem, and then dia kena jaga human. Jaga human ni means jaga human dalam dia punya syarikat. Dalam dia punya syarikat, dan jaga human juga di luar syarikat yang mendatangkan jualan kepada bisnes. Yang mendatangkan jualan pada bisnes. Faham lah. Saya bagi signal, tiba-tiba dia jadi berhenti pula signal tu. Kita cubalah. Sekejap. Alright. Saya dekat kampung baru. So kampung baru tak tahulah, ni first day New Year kan, 1 Januari. Macam banyak pula kenderaan kat sini. Orang berjalan cari makanan agaknya kan. So pada fasa yang kedua, iaitu fasa dah sistem, selepas sistem, and then pada fasa human ni, jaga human di dalam
kita punya business, and then kita jaga human di luar business kita yang mendatangkan duit kepada kita, mendatangkan jualan kepada kita, customer, pelanggan, okey, pelanggan, dan juga team, team dan juga pelanggan. Jadi jaga human ni. Ini dekat bahagian department apa ni? Okey, bahagian department HR dan juga department marketing. So jaga betul-betul. Jadi dekat fasa ni sebenarnya dia mesti jualan dia dah bawah daripada 10 juta. Okey, bawah 10 juta. Human ni dia dah jaga dengan baik. Maksudnya juga fasa content marketing tadi, dekat di fasa sistem tu, content marketing you dah buat sistem juga untuk content. You dah ada content strategy. And then dekat fasa yang kedua pula, fasa tu dia buat database marketing. Database marketing ni dia ada dekat part mana? Dia ada dekat part anda human. Okay, di fasa human. Okay, so dekat sini yang saya boleh cakap kepada anda. Okay, sekejap Okay. Cap kau mana? So dekat fasa human ni lah yang di mana engkau engkau pula anda kena tahu tim secara dalaman. Okay, tim anda, dalaman anda lah kan, dalam bisnes anda. And then anda ada manusia daripada luaran, iaitu daripada luaran anda gunakan marketing. Okay, so apa yang saya boleh cakap pada anda, itu yang pertama. And then yang kedua, fasa human. And then seterusnya pula fasa establish. Dekat fasa human ni lah sebenarnya ciri-ciri dia ialah you jaga database, you buat database marketing. Okay, you buat database marketing. Database marketing means you jaga database, you bina database, you kumpul database. Okay, and then pada fasa establish, okay, pada fasa establish ni lah you akan jadi matang. You punya jualan dah lebih daripada 10 juta ringgit. Okay, you punya jualan dah lebih daripada 10 juta ringgit setahun. So means maksudnya berapa? Jualan you sebulan dah lebih daripada 1 juta. Sebulan you punya jualan dah lebih daripada 1 juta. Jadi itulah establish. Orang panggil sebagai establish. Alright. Fasa establish ni you kena jaga apa? You kena jaga sales. You kena jaga sales. Sales tu maksudnya jaga daripada bawah. You kena buat apa ni? Dekat sini fasa ni you buat TRTL marketing. Dekat fasa ni dia ada sales and capital. You kena jaga duit keluar dan duit masuk. Berapa sen yang duit keluar, duit masuk memang boleh trace lah. Kalau dah fasa establish ni dah cukup matang. Okay, dah cukup matang, memang dah boleh trace lah mana pergi duit tu. Okay, kalau you dah fasa establish. And then activity marketing yang you lakukan dekat sini adalah dia sebenarnya pada fasa establish ni dia lebih kepada capital. Okay, tadi sistem human and then capital. Capital ni lah di mana di bahagian capital ni lah duit you banyak, sangat banyak. Jadi kat situ juga yang you kena jaga. You punya syarikat ni kena jaga. Jenama anda ni kena jaga dekat bahagian finance, dekat bahagian capital. Sebab apa? Di situlah juga you boleh kembangkan you punya business, empire business anda ke merata dunia. Okay, so apa aktiviti yang you lakukan? Apa aktiviti yang you lakukan dekat sini adalah TRTL marketing. So
ciri-ciri bisnes yang matang adalah ada 3 level tersebut. 3 level of business tersebut. 3 level perkembangan bisnes tersebut. Okey, jadi 3 level perkembangan bisnes ini ada bermula daripada sistem, you ada sistem. Kedua, human you terjaga. Human you terjaga maksudnya pelanggan dan juga tim anda terjaga. Dan yang ketiga, you ada capital yang sangat banyak and sales you tak ada masalah. And you punya jualan setahun 10 juta ke atas. Okay, so means you dah establish dan you dah tahap matang. Tapi macam mana pula you dah jualan dah 10 juta sebulan tetapi you tak ada sistem, you tak ada human, you tak dijaga dengan betul. Ada tapi you tak dijaga dengan betul, tak disusun dengan betul. So kat situ bila-bila masa dia boleh collapse. Sebab kenapa you bergantung kepada manusia yang kat tengah tu. You bergantung kepada manusia yang untuk jadikan bisnes anda sentiasa tegak, sentiasa berjalan. You kena buat sistem. Kalau you tak buat sistem, macam mana you nak jadikan benda tu boleh duplicatable. So you kena buat sistem. Kalau you tak buat sistem pula, and then human you macam mana nak berkembang? You tak tahu siapa yang buat, siapa yang tak buat, macam tu. Okay, so inilah ciri-ciri bisnes yang matang. So saya harap you dapat something daripada ilmu perkongsian saya hari ini. So let's say lah kalau you nak belajar dan nak join saya punya tribe Alpha Prono, singkatan untuk Alpha Entrepreneur. Okay, Alpha Entrepreneur. Dalam saya punya website yang kat bawah dekat description ni ke ataupun dekat caption ke apa, you cuba tengok. Dekat situ ada website saya alimunin.com. Join tribe Alpha Prono. Saya akan sharekan balik video saya ni sebab saya akan upload ke YouTube channel saya. And then saya akan bagi link tersebut ke dalam tribe tersebut. So you boleh tengok balik, and then you boleh kongsikan balik, you boleh tengok. And by the way, bagi sesiapa yang belajar dengan saya, you kena standby. You kena tahu 3T. You kena buat 3T. Apa dia? Tengok, tulis, tindakan. Tanpa tindakan, you takkan dapat apa-apa. Kalau you cakap, saya nak tahu macam mana nak buat sistem tu untuk saya punya business, macam mana nak buat? Okay, you tanya pada saya. InsyaAllah you boleh WhatsApp, pergi kat website saya tu alimunin.com. Sebelah kanan ada button WhatsApp tu kan, yang float tu. You tekan, you boleh WhatsApp saya. Cepat atau lambat saya akan balas WhatsApp anda. So jika ianya perlu berbayar, you kena bayar lah. Sebab kalau ianya percuma, tak ada kenakan bayaran, tak perlukan bayaran apa, you tak perlu bayar lah. Means is free. Tapi untuk WhatsApp saya, untuk saya balas ke apa, you tak perlu pun kena bayar. Okay. Tapi kalau kena bayar, kenapa tiba-tiba kena bayar? Berapa bayaran tu? Okey, saya bagi tahu kepada anda. Rate saya 1 jam sejak daripada September 2016 sehinggalah 2020. 2020 September 2020 adalah 251 jam. Dan satu hari rate saya adalah RM1,000. Since daripada September 2020 sehingga sekarang, rate saya 1 jam adalah RM750. 1 jam RM750 dan satu hari adalah RM3,000. Okay, satu hari RM3,000. Okay, so kalau you belajar, you dapat ilmu daripada saya, take note. Dan by the way, saya memang certified HRDF, certified trainer HRDF. Memang saya mengajar orang, okay, dalam bidang bisnes. Saya bagi consultation untuk mengembangkan bisnes dan restructure bisnes. Saya memang ada 2 modul untuk kembangkan bisnes, satu, dan lagi satu modul adalah untuk restructure bisnes. Okay, kalau you tanya saya siapa, saya memang fokus lebih kepada leadership. Contoh, you baru berniaga, you bukan founder kepada bisnes, you join sistem agent. Boleh tak pakai? Boleh tak you nak belajar dengan saya? Boleh. Ada cara dia and apa yang you boleh gunakan. You kena follow step by step. InsyaAllah kalau you buat, you ada tindakan, you akan dapat. Kalau you tak buat, you malas, you banyak songeh ke apa, saya tak boleh nak bantu apa. Walaupun you bayar saya beribu-ribu, saya just dapat duit and you dapat nothing. Okay, so insyaAllah semoga bermanfaat. Jadi saya harap anda dapat something. So itu saja daripada saya, Muhammad Ali Munin.
Kita jumpa lain masa dan lain kali. By the way, kalau you tengok video ni dekat YouTube saya, subscribe. And then pastikan anda follow saya dekat saya punya IG saya, Facebook saya, and YouTube saya. And then follow lah saya punya semua media sosial saya. Dan boleh WhatsApp saya personally, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.